Hai, Assalamualaikum semua sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syangah Hakimi Banker Basri selaku pelajar DP4B akan menerangkan 9 influence power ataupun 9 influence tactics dalam subjek Organizational Behavior dalam topik Powers and Politics. Tanpa buang masa, mari kita mulakan. Baik, kita pergi kepada Silent Authority. Silent Authority adalah salah satu aplikasi yang mana seseorang itu mempunyai tahap pengaruh yang kuat dalam syarikat. Dalam masa yang sama juga, Silent Authority juga digelar sebagai orang yang betul-betul berpengaruh dalam hierarki ataupun satu organisasi dalam syarikat. Jadi, dalam masa yang sama juga, si Silent Authority juga digunakan ataupun bergerak sebagai role modeling. Dalam masa yang sama, sebagai contoh, kalau kita bagikan Azmi adalah manager, Adi adalah pekerja. Misal kata Azmi adalah manager, Adi mesti akan mengikuti cara ataupun gerak gaya Azmi, kerana Azmi merupakan satu role model kepada Adi. Faham? Effectiveness might be called as vocal authority because dalam masa ini menggunakan ataupun dia melibatkan actively untuk applying ataupun melibatkan satu sistem hierarki dalam menggunakan pengaruh. Dalam masa yang sama, persisting obligation, frequently checking their work, confronting them and using tricks. Dalam masa yang sama, assertive ini menggunakan ketegasan dalam memberikan satu arahan. Sebagai contoh, Azmi. Kita gunakan Azmi balik Kita gunakan Azmi. Azmi memberikan arahan kepada Adi. Adi, tolong siapkan pekerja yang siapkan kerja ini sebelum pukul 5 atau tidak akan dikenakan demerit. Itu adalah segi assertiveness. Inspirational appeal. Inspiration ini adalah satu taktik di mana bila kita sebagai manager memberikan satu inspirasi dari segi emosi, idea dan juga nilai yang baik dalam kerja kita. Sebagai contoh, apa yang kita boleh gambarkan adalah when someone tell you that you have to continue to work hard and put in effort. Buat kerja bersungguh-sungguh untuk dapatkan sesuatu. Sebagai contoh, kalau kita bekerja, kita berusaha untuk dapatkan apa yang baik, iaitu kemungkinan untuk gaji naik, ataupun gaji yang meningkat, pangkat yang meningkat dan juga mendapatkan nama yang baik dalam syarikat. Seterusnya kita pergi pada correlation formation. Correlation formation is a tactic that leaders use to leverage employees to support them. They form alliance with these employees to use them to try influence others. Dalam arti kata lain, taktik ini digunakan oleh ketua-ketua syarikat ataupun ketua-ketua organisasi untuk memberikan salah satu pengaruh dalam kalangan pekerja. Dan sebagai contohnya, correlation ni for the form of issues surrounding a management information system within a single organisation. Individu ni juga express initial concerns about a lack of resources. Dan ketika lain, macam kita dalam satu kilang, kita fikir satu kilang, ada satu masalah dalam satu mesin, kita pun memberikan satu pandangan kepada orang atau kepada pekerja lain dan juga kepada leader. Leader juga memberikan pengaruh kepada mereka untuk meneliti apa masalah yang dilakukan dan meneliti apakah solusi yang berkesan. Upward appeal adalah bermaksud meminta sokongan daripada pihak atasan sebelum membuat sebarang permintaan kepada pekerja. Sebagai contoh, taktik ini juga adalah sederhana berkesan ataupun lebih kurang saja berkesan kerana ia memberikan pengaruh lebih berkuasa ke atas laporan langsung. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat apa contoh yang saya bagi adalah seorang pekerja akan tinggal untuk bekerja sehingga ke lewat malam kerana ingin menunjukkan ia benar-benar committed dalam syarikat itu. Dalam kata untuk persuasion, pujukan. Pujukan adalah salah satu percubaan sedar untuk mempengaruhi pendapat atau tingkah laku orang lain. Sebagai contoh, dan juga proses ini memainkan peranan dalam aktiviti organisasi pelajar kerana ia membantu dalam perubahan diri sendiri, adalah cara paling penting untuk berkomunikasi dengan baik dan juga menyedari bahawa konflik wujud dan boleh mengenangi. Sebagai contoh, kalau kita jadi sebagai promoter, kita mencari solusi bagaimana ingin menjual satu barang. Sebagai contoh, saya nak jual botol Ribena, kan? Sebagai contoh, saya nak jual Ribena, saya kena pujuk pelanggan tersebut Ribena ni apa khasiat dan misal kata customer ataupun pelanggan itu berminat untuk membeli, jadi ayat pujukan ataupun gaya pujukan saya itu berkesan.
Ingratiations ataupun ketidakpuasan harian. Rasa tidak puas hati termasuk melakukan kebaikan, pematuhan pendapat, peningkatan lain dan juga persembahan diri. Ini adalah ayat daripada Tedeschi dan juga Melbourne pada tahun 1984. Dan setiap langkah ini, tingkah laku ini mampu ataupun mungkin memerlukan pekerja untuk mempengaruhi ataupun mengorbankan daripada dua faktor, iaitu sumber fizikal dan sumber psikofizikal. Sebagai contoh, apa yang saya berikan adalah Jenny bekerja dengan Terry. Tetapi Terry hanya bekerja for some reason ataupun hanya sebab tertentu semata. Tapi dalam masa yang sama, Terry tidak menggemar ataupun tidak menyukai bekerja dengan Jenny. Jadi, Terry akan bekerja ataupun bercakap tentang apa yang penting sahaja dengan Jenny disebabkan perkara itu hanyalah untuk kerja semata. Consultation adalah salah satu taktik yang paling demokratik dalam salah satu taktik influence ini, kerana ia lebih menggunakan tahap collaborative dan melibatkan orang ramai dalam perancangan strategi dan untuk membuat keputusan. Ia juga merupakan taktik yang boleh menjadikan satu taktik yang sangat berkesan dan juga efisien. Sebagai contoh, di sini ramai accountant offer ataupun menawarkan consultation percuma ataupun pengajaran secara percuma sebelum dimasukkan ke dalam kerja. Ataupun satu lagi, kalau kita tengok dia bagi contoh lagi, after a series consultation with a doctors, a date will be set. Ataupun dalam kata lain, kita menjumpa dengan doktor, setiap medical check up akan ada rundingan seterusnya. Taktik yang terakhir ataupun taktik yang ke-9 adalah exchange taktik ataupun taktik pertukaran. Taktik pertukaran ini adalah taktik di mana walaupun agak berkesan, tapi ia melibatkan penawaran ganjaran ataupun faedah pekerja yang untuk mematuhi apa yang anda ataupun sesiapa yang berikan kepada mereka. Sebagai contoh, ia melibatkan insentif pada matlamat tertentu dan menawarkan bonus tugasan tertentu adalah contoh untuk strategi pertukaran. Jadi itu sahaja daripada saya. Harap ini membantu untuk semua dan maafkan saya kalau ada salah silap, dan terima kasih dan juga bye-bye.